Syaitan ikat, jin tak kena ikat. Semalam 4 orang kena, 4 orang. 4 orang geng. 4 orang. Ha. 4 orang kena. Salam hadir juga. Alam kematian dah lain dah bang. Memang tak boleh balik rumah dah, betul. Sebab apa? Sebab roh ni, yalah kita tak tahu ke mana. Maksudnya sama ada dia dekat sijin, ataupun dekat iliyin, ataupun tergantung. Wallahualam. Kita tak tahu. Memang sebab alam kematian ni alam barzah, alam lain. Itu betul lah. Itu betul. Orang dah mati tak boleh hidup balik dah. Itu kita faham. Waalaikumsalam. Tapi, ya betul Yat. Bulan puasa ni bukan kata tak ada gangguan. Ada. Sebab saya pernah merawat seorang budak yang kena ganggu. Bulan puasa ni. Bulan Ramadan ni, saya pernah merawat seorang budak yang kena ganggu kat rumah dia. Daripada pukul 2 pagi, pukul 6 pagi baru settle. Saya seorang. Masa tu saya baca ayat kursi, benda tu ketawa. Benda tu ketawa geng. Saya baca ayat kursi geng. Saya baca dia ketawa. Saya baca dia ketawa. Tapi tak apa. Nak ketawa lah. Saya baca lah. Tapi dia ketawa pun ketawa tutup telinga. Kata hebat. Kan? Dia ketawa tapi dia tutup telinga dia. Saya baca. Tapi sampai ayat terakhir tu, ayat terakhir ayatul kursi tu, dia tak boleh ketawa dah. Senyap terus. Assalamualaikum. Dua tempat. Dua tempat betul. Bigo dengan FB sekali jalan. Betul. Semalam 4 orang tercedok. Tapi semalam yang best geng. Semalam lepas kita dah habis kan, kita nak balik kan. Kita nak balik daripada tempat semalam tu. Tak jumpa jalan kita tak jumpa jalan. Maksudnya jalan kita ditutup. Jadi masa nak balik tu, ada suara perempuan berbisik. Dia kata apa tau? Masa dalam kereta lah. Masa dalam kereta, dia kata ada suara perempuan tu, dia kata apa? Korang tak akan keluar daripada sini. Benda tu macam berbisik. Benda tu macam berbisik. Dia kata korang tak akan keluar daripada sini. Memang betul, memang silap jalan. Memang ditutup jalan, memang tak nampak. And then masa balik tu, kereta Ijat, ada lembaga hitam tumpang atas kereta Ijat. Itulah, kalau tutup telinga tak gentle lah. Kata hebat. Kan, ketawa-ketawa kan. Bila kita baca ayat, tahu pula tutup telinga. Jadi masa balik tu, ada benda menumpang kereta Ijat. Ijat kata dia nampak dalam set mirror tepi, nampak macam sosok hitam besar duduk atas kereta tu. Jadi dia orang berhenti tepi lah. Kereta dia rasa sangat berat. Dia rasa macam bawa 40 ke. Jadi dia berhenti tepi. Lepas tu kita orang datang. Saya baca sikit. Saya siram air atas bumbung kereta apa semua. Baru boleh jalan. Semalam pusing lama. Semalam pusing lama. Dekat dalam kawasan tu je. Pusing sangat lama kan. Semalam berpusing-pusing dia buat kan. Betul. Semalam berpusing-pusing kita orang geng. Tak jumpa jalan geng. Salam Ramadan. Ping. Masih. Semalam kita orang berpusing-pusing dekat situ. Mai dah ni, mai. Berpusing-pusing. Betul. Semalam memang berpusing-pusing dengan Maksu tercedoknya, dengan si Nora pun tercedok semalam. Maksu berapa kali tercedok semalam? Yang ni grup Ucup mana ni? Ucup mana Yat? Ucup mana ni? Abawan semalam kena ganggu. Yelah betul Tok Syai. Malah Abawan dekat ni, kat sekolah Arab. Abawan Audit TV. Pagi juga baru keluar dalam pukul berapa baru dapat keluar dari situ. Memang dia bagi kita orang berpusing-pusing malam Syah. Air badak pasal. Memang dia bagi kita orang berpusing-pusing kat dalam tu. Sebab ada suara perempuan tu kata korang tak akan keluar daripada sini. Memang tak jumpa jalan geng. Lepas tu Ijat kata dia boleh tak nampak kereta kita orang potong kereta dia geng. Kita orang potong kereta dia. Tapi dia tak nampak kereta kita orang. Dia tak nampak. Dia sampai Ijat patah balik. Bayangkan. Baik. Tapi padu. Memang padu geng. Bakul ni rumah siapa ni? Rumah Daniel.
Balkoni rumah Daniel. Baca surah Al-Fatihah satu kali kan? Baik. Masih. Amin amin. Salam hadir, salam hadir juga. Itulah Maksu terciduk teruk. 3-4 ekor juga masuk. 4 ke 5 ekor masuk kat Maksu. Lepas tu masa nak balik tu, bila dah keluar pada situ, kena lagi Maksu. Maksu mengadu panas. Semalam tak habis tengok live. Itulah Pak Usu. Wassalam. Maksu dia dalam kereta dia kata panas. Bila saya baca je, dia ketawa. Tapi ketawa tutup telinga kan. Tu saya kata dengan dia. Alah kata hebat. Saya baca sikit dah tutup telinga. Kan hebat benda. 2-3 kali berhenti tepi jalan pulihkan Maksu semalam. Last kali tak boleh tahan, potong. Geram dah. Berlembut dia tak nak. Tak apa lah. Dia kasi potong. Tu tak ada live. Maksudnya bila kita dah habis lah, kita nak on the way balik. Masa nak on the way balik. Itulah. Semalam masa hunting tak nak dia tunjuk kan. Tapi masa medium tu ramai yang keliling tunggu nak masuk. Mentang-mentang dia orang nak kena ikat. Dan ramai yang menunggu nak masuk. Semalam ramai 4 orang tercebok. Lembik semalam Maksu. Betul Kak Ros. Lepas tu dalam kereta pun balik lembik Maksu. Memang lembik. Potong tu kita sembelih benda tu. Tapi maksudnya kita putuskan lah. Kita putuskan maksudnya alam kita dengan alam dia. Tapi dia tetap hidup dekat alam dia. Ada kudak-kudak, ada Nescafe. Tak ada. Ini malam teh halia geng Teh halia peneman Teh halia peneman pada malam ni. Teh halia peneman. Semalam saya dah minta elok-elok. Sorang-sorang. Saya dah minta elok-elok dengan benda tu. Kan keluar. Kalau tak keluar, saya dah tak boleh buat apa lah. Tapi benda kat situ mesti marah lah pakcik. Mesti marah. Sebab dia kata apa? Dia kata korang tak akan keluar daripada sini. Suara perempuan berbisik dekat pasu. Korang tak akan keluar daripada sini. Dia punya bisik tu geram. Tapi memang ngeri lah. Buang angin. Tapi itulah. Tapi bila dah masuk tu memang saya masih pakcik Raja. Saya potong lah. Ready. Ready. Bukan kaleng-kaleng, menu bersantai. Santai betul. Padu tempat semalam memang padu. Tempat tu memang padu geng. Balik pun salam. Balik pun memang orang kata dia ganggu juga. Dia tak bagi kita orang keluar pada situ. Sampai keluar dia mengikut. Gila. Betul. Benda ni bila kita potong, maksudnya kita pisahkan dia dengan alam kita. Tetapi jin ni dia tetap akan hidup dekat alam dia. Cuma dia tak boleh masuk alam kita dah lah. Masalah selamat malam. Paling seram Highland Tower seram, Balai Lama Gombak seram, Banglo Farah seram. Thank you Syekh. Kita santai-santai kan Jadi setiap malam sepanjang bulan puasa ni jadi kalau ada sebarang cerita-cerita seram ataupun pengalaman-pengalaman seram boleh hantar dekat saya punya email ataupun dekat saya punya WhatsApp. Cerita-cerita seram. Jadi cerita yang terbaik, 5 cerita terbaik akan dapat sagu hati daripada kita orang. Ada bulan Ramadan ada jin. Jangan kata tak ada. Ada. Sebab jin ni sama juga macam kita manusia. Okey. Seorang je. Salam hadir Ramadan. Baik. Masih. Dia macam tu. Jadi korang kalau ada sebarang kisah-kisah seram yang korang nak share, boleh bagi tahu saya ataupun boleh kirimkan dekat email ataupun WhatsApp ataupun inbox page ni. 5 cerita terbaik, cerita seram terbaik kita akan publish dekat kita punya page dan akan dapat sagu hati daripada kita orang. Okey, jadi korang kalau ada pengalaman ke cerita seram ke apa ke, bolehlah share. Jadi sambil-sambil kita santai-santai macam ni, boleh
Tanya apa-apa. Wassalam. Alhamdulillah. Ada yang cakap jin kena ikat. Taklah, mana ada jin kena ikat. Jin saka tak kena ikat. Jin saka, sihir, jin Islam. Kalau kena ikat, macam mana benda ni nak beribadat? Nak suruh add hunting area bangunan terbiar dekat area Sungai Buloh, dekat dengan KTM. Okay, tahu. Boleh. InsyaAllah. Bulan puasa ada hantu? Tak ada. Wassalam. Bulan puasa tak ada hantu. Tapi setan, iblis kena ikat lah. Tapi jin tak kena ikat. Betul, sebab ada bulan puasa memang ada jin, guys. Bulan puasa ada jin yang tidak diikat. Sebabnya ni pengalaman saya pernah merawat seorang budak ni yang diganggu lah dengan benda ni dekat rumah dia. Dia kata dia nampak dekat rumah dia tu benda bertanduk. Benda tu sampai benda tu main pipe air, buka pipe pilih air tu. Buka pilih air tu, kemudian main tarik langsir. Kira malam ni semua atau ada yang tak diikat, bang? Ada yang tak diikat dan ada yang diikat. Bukan semua diikat. Tapi maksudnya diikat tu. Diikat tu bukanlah diikat secara macam kita ikat pokok. Tak, cuma diikat maksudnya untuk memudahkan kita melaksanakan amal ibadat. Untuk melaksanakan amal ibadat. Maksudnya ikat bukan diikat macam kita ikat pokok ke, macam ikat tepi ke. Okay. Okay. Jadi macam tu. Jadi untuk memudahkan kita beribadat, itu saja. Sebab ada wassalam, syukri, masih selamat puasa, thank you singgah. Jadi kita dekat rumah Daniel, kan. Jadi dia macam tu. Sebab kadang-kadang mungkin ada yang tak faham, kan. Kena ikat. Jin Islam ada tak ikat? Jin saka, jin sihir. Bagi betul untuk elak terjumpa ke apa-apa sajalah. Okey, andai kata kita lalu-lalu tiba-tiba kita terserempak dengan benda ni, paling-paling tak ada pun, bacalah kalimah tamah tu. Bacalah kalimah tamah. Bacalah kalimah. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Baca 3 kali. Bertuan tak kena ikat, tak bertuan pun tak kena ikat. Nur Ain. Badak pun. Boleh baca tu kalimah tamah tu. Boleh insya-Allah boleh. Itu normal lah, Rafi. Bila pipis ni itu normal. Wassalam. Itu normal. Sorang malam ni sorang. Saya sorang je malam ni. Ini kita santai-santai saja. Explore santai-santai, geng. Maksudnya kita tengok-tengok rumah ni. Kita bukan nak cari benda tu pun. Jadi kita hanya explore saja. Kita hanya rumah dia ni semalam gangguan kuat. Oh ya. Semalam siapa bawa kat sini? Semerbak. Semalam siapa bawa kat rumah ni? Terima kasih kan. Semoga dimurahkan rezeki, kan. Siapa bawa kat rumah ni semalam? Gangguan teruk. Salah Ramadan juga. Aduh. Tak ada. Ini kita santai-santai je. Pak Su dengan Mak Su sekejap lagi sampai ke? Pak Su dengan Mak Su sekejap lagi sampai. Semalam tak silap Lipang Bara. Lipang Bara. Abalan. Abalan datang sini semalam. Abalan datang sini. Cik Lan. Abang Lan lah sini sebab semalam Abang Wan dekat sekolah Arab. Abang Wan ODTV dekat sekolah Arab. Wassalam. Masih singgah. Jadi kita explore macam-macam ni je. Kita explore santai-santai je, guys. Jadi kita hanya lihat-lihat. Tak ada seru-seru lah. Kita tengok-tengok keadaan dalam rumah macam mana, apa semua itu je lah. Okay. Badap. Jadi kalau orang tua kata, kalau suara macam suara perempuan menangis, badap Sam. Jadi kalau kita dengar suara tu jauh, sebenarnya
dia dekat boleh. Suara tu jauh, dia dekat. Tapi kalau suara tu dekat, dia jauh. Orang tertua selalu kata macam tu lah. Jadi, dah. Salam satu Ramadan. Selamat puasa. Salam. Dekor ke tu? Bukan raya. Bukan raya. Malam ni kita tengok-tengok rumah Daniel geng. Malam ni kita tengok-tengok rumah Daniel, kita santai-santai. Kita tengok-tengok gitu je lah. Sambil sembang-sembang. Oi, penat terawih. Raya je. Apa dia? Penat terawih. Alah, terawih tak lagak buat 8. Easy tanya. Perlu. Terawih buat 8 je. Kalau tak lagak buat 8. Kalau lagak buatlah lebih. Kata sekolah Arab kena halau tak bagi explore. Tapi Abang Wan semalam dia buat kat sekolah Arab. Apa kisah rumah ni bang? Jadi kisah rumah ni, dekat rumah Daniel ni, kisah dia tentang seorang budak lelaki lah, yang mana didera oleh mak dia ke, mak tiri dia ke, sehingga budak tu meninggal dunia lah. Sehingga budak tu meninggal dunia. Tengok lah. Sehingga budak tu meninggal dunia lah. Jadi mungkin mak dia ni mungkin ada masalah mental disorder ke, gangguan dia ke, macam tu. Ni ada Pak Su masuk ada. Boleh. Betul. Kira lepak borak-borak sembang-sembang. Jadi sementara kan nanti korang nak masak untuk bersahur ke apa semua pagi ni, adalah boleh teman-teman sembang-sembang, borak-borak. Dah confirm lah dengan kau. Satu. Dah. Ya. Kalau tidur kena tindih tu macam mana? Sekejap lagi. Kita explore santai-santai je. Santai je. Okey, kalau tidur kena tindih ni, dia sebenarnya kadang-kadang bukan benda tu tindih kita. Okey? Singgah sahur. Ini segmen dia, nama dia Singgah Sahur geng. Ini nama dia segmen Singgah Sahur. Singgah sahur. So saya kena tukar caption lepas ni, Singgah Sahur geng. Singgah sahur tapi bersahur di lokasi para. Yalah. Okey, jadi yang kalau kena tindih ketika tidur ni, kalau mengikut istilah sains dia dipanggil sebagai sleep paralysis lah. Kata orang putih sleep paralysis, ataupun dalam bahasa Melayu dia dipanggil sebagai lumpuh tidur. Okey, lumpuh tidur ni di mana badan kita ni berada di dalam keadaan separa sedar, yang mana kita separa sedar dan kita merasakan diri kita ni seolah-olah ditindih apabila kita tak dapat nak menggerakkan anggota badan. Contohlah, mata berkelip, kita boleh cakap macam lumpuh seluruh badan. Dia macam tu. Itu dipanggil sleep paralysis. Okey. Kadang tak semestinya tapi kita ditindih. Tapi bukan lumpuh. Tapi bukan lumpuh, maksudnya kita dalam keadaan separa sedar. Kira macam separa sedar. Paralyzed, macam paralyzed. Yalah, itulah. Itu nama dia sleep paralysis ataupun lumpuh tidur. Sembang sampai sahur. Habis-habis tak lama lah. Habis buka mungkin kita habis dalam 2.30 ataupun pukul 3 pagi macam tu lah. Jadi lepas habis kita pergi luar tidur kita habis. Macam tu lah. Settle juga. Settle juga dengan diorang. Settle juga, tapi itulah. Dia gangguan tu masuk berapa kali tu, duduk dalam kereta tu 3 kali berhenti. Masuk tercedok kat dalam kereta on the way balik. Free kena bodoh. Pri-pri saya kena bodoh geng. Saya baca surah saya kena bodoh geng. Kan? Saya baca surah saya kena bodoh. Kau baca apa bodoh? Dapat sulak depan kau. Dapat sulak depan kau. Kan? Dia kata kau baca apa bodoh? Berani dia. Dia kata macam tu tapi tutup telinga. Kata hebat. So sampai jatuh salah. Kan? Kata hebat. Saya baca dia tutup telinga. Tak hebat. Kalau betul hebat tak payahlah tutup telinga kan bila saya baca. Lepas tu meraung-raung. Tahu. Tak suka Geram. Depan kau. Kan? Singgah sahur kena naik bas tak? Singgah sahur kita jalan-jalan. Singgah sahur kita jalan-jalan geng. Singgah sahur kita jalan-jalan. Kita jalan-jalan, explore. InsyaAllah. Tu petua orang tua-tua. Kalau kena tindih waktu tidur, cuba gerakkan ibu jari kaki. Lepas tu okey.
Sampai dalam kereta dia ikut, betul. Jamin. Maksud ada ni Jangan calar sikit lah. Tolak. Takut. Tapi bulan puasa tak ada apa. Bulan puasa tak ada apa. Jalan-jalan pukul geduk. Okey. Kenapa tak kasih share semalamnya masa balik ad? Dia tutup telinga mana nak dengar. Itulah pasal. Ini kita explore santai-santai. Kita explore santai-santai. Tak elok keluar. Semua senyap. Bodoh. Geram aku. Sampaikan salam baik-baik. Itulah saya baca surah semalam. Dia kata kau baca apa bodoh? Dia kata saya bodoh, geram. Sebab saya tak sembelih kat situ. Tapi sembelih kat semalam. Potong dia dekat luar. Geram. 2-3 kali berhenti tepi semalam. Terceduk. Masuk duk kata panas lah sekali. Panas lagi. Nak aircon lah. Nak aircon tu okey lah. Tapi kalau dia kata panas tak nak aircon tu, benda tu lah. Benda tu mengikut. Kereta hijab. Daripada kereta hijab tu, hijab bawa kereta. Dia nampak benda hitam dekat atas bumbung kereta. Daripada side mirror tu. Baru kita dulu. Ya, benda tu kan ada suara perempuan kata korang tak akan keluar daripada sini. Itu yang kita tak jumpa jalan, berpusing-pusing kat situ berapa lama? Berapa lama kita berpusing kat situ? Jalan pasal 7 memang betul kan. Tapi dia tutup jalan. Tak nak bagi keluar. Berapa lama kita pusing kat situ, hijab pun tak nampak kita lalu sampai dia pusing balik. Bayangkan lah. Yang masuk tu daripada sana, Syah. Benda daripada tempat tu. Tempat semalam tu. Benda daripada tempat semalam. Benda daripada tempat semalam. Benda daripada tempat semalam lah. Dekat kita buat semalam tu. Kan semalam masa benda tu masuk kat Maksu, masa kita buat medium kan saya dah minta. Kan keluar. Kalau tak keluar, pancung. Nak keluar. Lepas tu dia tak keluar, menipu, geram aku. Betul-betul share geng. Explore santai, tak ada seru-seru lah. Maksudnya kita masuk dalam rumah nanti, kita tengok bahagian-bahagian tertentu. Kita sembang-sembang. Jadi orang kata, jadi kalau sebelum tidur ni, kalau boleh Fizi jadi sebelum tidur tu ratakanlah, maksudnya rapikanlah tempat tidur tu. Jadi sebelum nak tidur tu kalau boleh bacalah 2 surah. 2 surah Al-Mu'awwizatain sebelum tidur tu. Bacalah 2 surah Al-Mu'awwizatain. Al-Falaq dengan An-Nas. Al-Falaq dengan An-Nas sebelum tidur. Dah baca tu, bila dah habis baca Al-Falaq dengan An-Nas tu, usap dekat badan ni daripada ubur-ubur ni sampai ke ujung kaki lah. Daripada ubur-ubur ni sampai ujung kaki. Bacalah. Al-Falaq dengan An-Nas. Itu kalau syaitan yang berplastik hitam tu kita boleh buat. Maksudnya kita tarik diorang masuk van jenazah. Johor tak ada. Johor tak buat air. Jatuh air. Tapi KL buat. Johor tak buat. KL buat. Air. Johor tak buat. Memang jatuhkan aib, tapi yalah, wassalam. Johor tak buat. Wassalam. Yalah, tapi sekurang-kurangnya peringatan. Itulah, tapi Johor tak buat. Kan? Kalau macam tu malu. Naik van jenazah malu. Kau pegang pinggan tu, ke kau pegang nasi bungkus tu, ke kau naik van jenazah pusing. Malu baik. Pusing KL, betul. Itu je. Itulah. Tu orang kata kalau nak makan, kalau kau tak puasa sekalipun, sok-sok lah, jangan tunjuk. Itu yang jadi masalahnya, dia orang tak puasa, lepas tu tunjuk pula. Tanda apakah, apa tu. Kan? Geng plastik hitam. Ni besok ada geng plastik hitam tengah hari geng. Tapi lepas tu ada pula package. Nasi, ayam goreng, kuah kari, TOS ikat tepi, rokok suria sebatang, RM7. Besok ada tu package. Package. Denda dapat, malu pun dapat betul. Besok ada package tu. Dia nasi putih, ikan goreng, sayur sikit, dahil 1 batang, RM6. Kan? Macam cerita ya. Kan? Betul. Malam minggu Kang bolehlah buat sembang sahur kat tempat semalam sedap sikit. Boleh insya-Allah boleh. Insya-Allah. Masih sama-sama. Jadi sebelum tidur tu kalau boleh rapikan tempat tidur, kalau boleh bacalah 2 surah tu Al-Mu'awwizatain, Al-Falaq dengan An-Nas tu. Bila dah habis baca tu, kan daripada ubur-ubur ni usaplah sampai ke ujung kaki. Insya-Allah.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Jadi malam ni kita santai-santai je guys. Jadi kalau korang ada nak bagi gift ke apa ke, boleh bagi gift. Dan tak lupa juga kalau korang ada sebarang cerita-cerita seram, korang boleh kongsikan dengan saya guys. InsyaAllah 5 cerita terbaik kita akan post dekat kita punya page. Dan kita 5 cerita terbaik akan dapat sagu hati lah. Hadiah sagu hati daripada kita orang. InsyaAllah. Jadi korang kalau yang mana adalah saya ada cerita-cerita seram, pengalaman korang ataupun kawan-kawan korang ke apa ke, boleh share. Boleh inbox saya, boleh hantar dekat email, boleh juga WhatsApp saya cerita-cerita seram korang lah. InsyaAllah. Cerita yang terpilih akan kita post dekat page dan juga akan dapat hadiah sagu hati daripada kita orang. Yes. Tetapi kita mencari hanya 5 cerita sahaja. Korang boleh hantar seberapa banyak cerita, cuma 5 cerita yang terbaik sahaja akan dipilih. Okey? Terima kasih. Wassalamualaikum. Boleh. Diharamkan. Ini untuk fan saja, untuk fan dan follower sahaja. Ini konten untuk dia orang. Ni konten untuk korang guys fan-fan dan follower. Okey. Jadi ini untuk korang. Kiranya kontes untuk korang share cerita-cerita seram insya-Allah. Ini saya buka untuk fan-fan dan follower sajalah. Jadi macam tu. Dah serik dah nak jadi geng Black Plastik agak mencanak. Standard. Itu biasa. Alah kejap je. Tempat semalam tu macam ada tempat bunian. Memang ada. Kat belakang tu, kat tempat yang kita cedok tu. Ada. Salam. Sekejap lagi kita explore. Kejap lagi kita explore. Semalam Pak Sebuah Dedi dengan Amir kot. Kat tempat semalam tu. Kat IG tu. Dengan budan tu. Suara menangis kan semalam masa medium tu. Dengan suara menangis. Suara perempuan menangis. Yalah, lepas raya memang nak repeat. Selain FB ada grup lain ke? Maksudnya apa dia? Waalaikumsalam. Okey, jangan lupa kan yang mana ada live saya ni, korang boleh tolong share yang saya buat tadi tu. Okey. Jadi boleh share pengalaman-pengalaman seram korang, cerita-cerita seram korang. Jadi kita buka untuk fans dan follower. Tak ada pengalaman seram selama hidup 36 tahun, cuma biasa-biasa je. Tak apa, bagi yang ada Dino bagi yang ada pengalaman seram, cerita ke apa ke. Tak kira lah pergi mana-mana nampak benda seram ke apa ke. Grup teli ada grup teli ada. Grup teli ada. Ada grup teli. Salam hadir juga. Salam. Thank you share. Jadi untuk fan-fan dan follower, kalau korang ada sebarang kisah-kisah seram, boleh share. Jadi 5 cerita terbaik kita akan post dekat kita punya page dan akan dapat hadiah sagu hati lah daripada kita orang insya-Allah. Wassalam. Saya boleh kan? Kecewa lah esok tak boleh puasa, doktor cakap gastrik. Alamak. Oh, gastrik tak apa. Pak Su datang bulan okey. Besok banyaklah orang lelaki gastrik. Ya. Pengalaman anak nampak kena ganggu boleh ke? Boleh. Tak ada masalah. Lagi gugut lah. Pak Su datang bulan steady apa. Boleh. Wassalam. Salam hadir. Wassalam. Pengalaman seram bila setiap hujung bulan gaji belum masuk. Itu memang paling seram lah. Dah hunting? Belum. Tak hunting lagi. Kejap lagi. Okey, jadi korang boleh share story korang, isi nama Facebook korang dan contact number lah. So senang kita nak contact nanti Jadi boleh share korang punya cerita dekat boleh hantar dekat email saya, dekat WhatsApp ataupun dekat inbox dekat saya punya page. Besok banyaklah, ada yang gastrik lah, ada yang datang bulan lah. Salam, rumah Daniel. Besok tengoklah besok. Besok mungkin tengah hari tu, alamak lupalah hari ni puasa. Dah tengah makan ni, alamak puasa lupa. Puasa lah pula. Nasi dah habis periuk. Nasi dah habis kan, lauk pun dah habis, alamak lupa. Pisang. Waalaikumsalam. Masih geng. Okay, so dia macam tu lah. Biasa hari pertama ni banyak yang akan terlupa. Dia masuk seminggu. Dia seminggu pertama tu memang rasa Semangat.
Dah terlanjur nak sembang cerita sikit pasal yang camp kat Pahang tu. Oh. Confirm punya. Waalaikumsalam. Apa beza kat Ponti pocong dan bagi hitam? Beza sangat. Sifu. Kosmetik. Beza sangat-sangat. Kenapa tu ya nak tanya kalau kena kejar kelibat lelaki kan apa nak buat? Kelibat maksudnya? Benda tu tak sama. Kalau macam kat Ponti ni perempuan, kalau pocong ni lelaki. Lembaga hitam tu macam besar lah, berbulu macam hantu raya macam tu. Banyak jadi pelupa esok, betul. Selalu jalan kat hotel kosong. Benda-benda macam tu lah. Penghuni kat situ. Amin. Thank you. Salam hadir juga. Welcome gang. Masih. Jadi kita explore santai-santai je. Kita tengok-tengok kawasan rumah apa semua gang. Kejap lagi kita jalan gang. Lagi 5 minit. Kita explore. Kita explore je tempat ni. Tak ada nak seru-seru. Tak ada nak apa semualah. Kita hanya datang explore macam biasa je. Benda tak ada. Kita explore je. Maksudnya kita tengok rumah ni sambil kita bercerita. Santai-santai. Layan-layan komen korang semua. Macam tu. Kalau ternampak rezeki korang. Kalau ternampak tu rezeki korang. Besok ada je drive-thru McD. Ada tu kan? Biasa starting tak ada kes-kes macam tu. Biasa kejadian tengah puasa. Biasa macam tu lah. Jadi kita sahur ramai-ramai ya. Kalau tikus. Selamat puasa juga. Masih tiga-tiga yang dah follow masih geng. Bos depa tak ada dah bos, semua kena ikat dah. Tak apa, kita explore je maksudnya ini kita explore. Kita tak cari benda tu pun, kita hanya datang sini tengok-tengok dalam rumah, tengok bahagian bawah, atas bumbung apa ke gitu je. Lepas tu sambil kita bercerita kisah-kisah seram. Kalau ternampak lah. Beza syaitan dengan jin syaitan ni ketua dia iblis lah. Ketua dia iblis lah. Jin tak kena ikat. Ni rumah dia sebiji je. Baik, iblis ni asal dia daripada jin lah. Jan, dipanggil Jan. Iblis ni atau nama dia sebelum menjadi iblis. Kalau mimpi ular dua hitam patuk kaki. Jadi kalau mimpi ular hitam patuk tu maksudnya berkemungkinan sihir dah termasuk dekat awak. Awak telah dikenakan sihir lah. Macam tu. Itulah. Kalau tercebok sekejap lagi kacau. Tapi tak adalah, insyaAllah. Salam hadir, salam Ramadan. Hadir, salam hadir. Thank you share. Masih. Tak. Kisah apa rumah ni, Ed? Jadi kisah rumah ni, rumah Daniel Solembo dah datang kan? Ya, betul. Abah ni dah datang. Azim ada ke tu? Tak ada. Jadi kisah dia kat rumah ni tentang budak lelaki. Budak lelaki yang berumur 6 atau 7 tahun. Yang mana dia ni didera. Oleh mak tiri dia ke, mak dia ke. Tak pastilah sampai yang menyebabkan budak tu meninggal dunia lah. Jadi mak dia ni mungkin ada masalah jiwa ataupun mental disorder. Sehingga membuatkan mak dia ni mendera anak dia ni. Tu kisah kat rumah ni lah. Banyak tim-tim para dan juga blogger-blogger yang datang buat thank you kak, masih kak yang datang buat explore ataupun just datang untuk apa santai-santai kat sini. Banyak betul, besok nak ambil order tu. Kejap lagi kita jalan kan, kita explore sajalah, maksudnya kita jalan-jalan. Saya bawa korang jalan-jalan rumah ni, tengok macam mana lah. Jadi orang kata segmen kita malam ni sembang sampai sahur geng. Sembang sampai sahur. Sembang sampai sahur geng. Besok lembaga plastik hitam banyak tau besok. Dia biasa kalau kedai-kedai tersorok ni. Hai. Dia biasa kedai-kedai tersorok je geng-geng plastik hitam ni. Terima kasih. Makan ayam percik kena cari bazar Ramadan bang. Bazar Ramadan ataupun apa? Waalaikumsalam. Pasar malam. Area mana tu bos? Area KL bosku. Ni area dekat Damansara.
dekat Semantan. Jadi kita explore santai-santai, sembang-sembang. Jadi kalau korang ada nak tanya apa-apa, boleh tanya, geng. Terima kasih. Nak tanya sikit, adik aku pernah dirasuk pada puasa 2 tahun lepas. Apa benda yang merasuk dia? Jin lah tu. Jin. Sebab bulan puasa ni, jin boleh mengganggu manusia, geng. Sebab jin tak kena ikat, geng. Okay. Jin tak kena ikat. Setan kena ikat dah, confirm. Ada kak? Ada, dah settle semua dah. Ada. Ya betul. Tak. Yalah, jin dan manusia. Sebab apa? Sebab Allah pun pernah berfirman kan. Dia kata, tidak aku ciptakan manusia dan jin melainkan untuk beribadat kepadaku. Jadi kalau kita ambil kisah sebelum manusia diciptakan, sebelum Nabi Adam AS wujud, dan jin yang terlebih dahulu wujud dekat dunia ni, kan? Yang dipanggil sebagai apa? Banu Jan. Banu Jan, Nisnas. Itu adalah kiranya iblis ni, ataupun nama dia Azazil ni, daripada bangsa jin. Azazil, sekarang nama dia iblis lah. Dia daripada golongan jin. Dan jin ni diciptakan daripada pucuk api. Pucuk api tu macam lighter tu, yang atas tu. Tu pucuk api. Jin diciptakan daripada pucuk api. Selamat puasa, terima kasih. Jadi jin ni dipanggil Jan lah. Sebab apa? Sebab Azazil ni dia memang jin, tetapi dia ni dipelihara oleh malaikat, dan dia menjadi guru kepada malaikat. Punya taat dia, soleh dia tu. Tapi disebabkan satu perkara je, dia tak nak sujud dekat Nabi Adam AS. Disebabkan tu sahaja dia dibuang segala kelebihan dia. Dibuang kelebihan dia, ditukar nama dan dilaknat sehingga hari kiamat. Berapa jenis golongan? Wallahualam. Banyak. Nice. Ada yang Islam, ada yang kafir. Kalau agama tu ada yang Islam, ada yang kafir. Banyak. Sebab apa? Jumlah dia dengan jumlah kita manusia. Ya Zaliman. Jumlah dia dengan jumlah kita, jumlah dia lagi banyak. Kalau nak diikutkan nisbah, peratus lah. Jumlah jin, jumlah malaikat, jumlah manusia. Jumlah manusia ni hanya 1%. Manusia 1%, jin 9%, malaikat 99%. Jadi jumlah malaikat lagi banyak. Tapi yang kita ketahui hanya 10. Sebenarnya lebih lagi. Sama juga macam Nabi. Nabi banyak. Tapi yang kita ketahui 25. 25 Nabi. Jadi dalam 25 tu ada lagi 5 Nabi yang digelar dengan gelaran Ulul Azmi. Rasul lah. Ulul Azmi ni yang mana orang kata Nabi-Nabi yang dikenakan ujian ataupun dugaan yang lebih berat. Ada 5. 5 Rasul yang bergelar Ulul Azmi. Malaikat diciptakan daripada cahaya. Daripada nur. Malaikat diciptakan daripada nur. Cahaya. Salam, hadir. Malaikat diciptakan daripada nur ataupun cahaya lah. Jin daripada api. Kita manusia daripada tanah. Daripada tanah kita diciptakan, kepada tanah jualah kita kembali, guys. Ya. Salam. Sobat. Jin bangsa Cina, bangsa India belum pernah jumpa. Tetapi kalau jin kafir tu pernah jumpa lah. Pernah jumpa.
Medium moderator is subject. Biasa jin ni macam kita manusia lah. Ada yang beragama Islam, ada yang beragama Buddha, ada yang beragama Hindu, ada yang beragama Kristian, ada yang beragama Majusi. Apa jua agama lah, macam kita manusia. Ada macam tu. Wassalam. Dia macam tu. Dia 3 golongan je, manusia, malaikat dan jin je. Tu je. Selain tu tak ada. Jangan lupa bersahur. Mak pernah jumpa seorang budak lelaki ketika masuk kebun sawit waktu pagi. Adakah itu hantu atau jin serupa manusia? Boleh jadi jelmaan. Boleh jadi jelmaan jin lah. Boleh jadi jelmaan jin. Betul ke pocong boleh jelma waktu siang? Sebab saya pernah nampak sekali imbas. Wallahualam. Tapi sebenarnya jin ni boleh muncul pada waktu siang guys. Jin ni boleh muncul pada waktu siang. Jangan kata jin tak boleh muncul pada waktu siang. Boleh. Boleh. Sebenarnya pada waktu siang dia orang lagi aktif sebenarnya. Orang cakapkan saya ni ada yang suka host tu kena kirimkan ilmu yang tak elok. Betul ke mimpi ular hitam? Dia biasa kalau mimpi ular hitam ke apa ke, biasanya selalu ada orang hantar sihir. Sepanjang mereka ada keturunan juga kan? Ya. Bunga betul. Yalah ada keturunan jin, memanglah. Jin ni macam kita manusia. Bunian adalah jin. Jadi bunian adalah jin. Waalaikumsalam. Macam kita manusia. Yang beranak pinak apa semua. Macam itulah juga di alam jin. Waalaikumsalam. Mimpi kuda hitam. Wallahualam lah. Jadi dah lama, lebih kurang 5 tahun. Nak kata lama tu minat. Minat berkongsi tempat-tempat macam ni dengan korang. Kisah-kisah seram. Macam tu lah. Wassalam. Salam Ramadan juga. Baik, masih. Jadi dia macam tu. Dia macam tu. Hantu-hantu dan jin ni memang ada bangsa dia orang ke tersendiri? Bang, beza jin dengan saka apa? Saka tu adalah jin lah. Ada bangsa-bangsa dia, bangsa jin. Contohnya macam satu kisah lah, macam satu kisah yang mana kisah tentang golongan jin, bangsa jin daripada bangsa jin Nusaibin, bangsa jin Nusaibin yang bertemu dengan Rasulullah SAW. Rasulullah memperdengarkan mereka ni bacaan ayat Al-Quran dan mereka mengakui beriman kepada Allah dan juga mengakui kerasulan Nabi Muhammad SAW. Bangsa jin Nusaibin yang berjumpa dengan Rasulullah. Jadi benda ni ada Allah rakamkan di dalam surah Al-Jin lah, kisah tentang golongan jin yang berjumpa dengan Nabi. Ada buat dengan Nabi. Dan Nabi memperdengarkan bacaan Al-Quran kepada mereka lah. Jin korin macam mana? Jin korin tu macam kita. Jangan lupa. Tetapi kedudukan korin dalam badan kita ni tak ada. Dia tak ada dalam badan kita. Korin tak ada dekat dalam badan kita. Tetapi dia ada dekat dengan kita. Tiku-tiku share. Sebab apa? Setiap manusia yang Allah jadikan akan ada satu korin. Akan ada satu korin yang akan mengikut dia sehingga dia mati. Setiap manusia yang Allah ciptakan akan ada satu jin iaitu korin yang akan mengikut dia sampai dia mati. Bahkan setiap orang ada. Tak kira lah dia Perdana Menteri ke, dia Imam Masjid ke, Tok Bilal ke, JKKK kampung ke, ada. Memang setiap orang ada. Bahkan Nabi kita sendiri pun ada. Cuma korin Nabi sahaja yang diilhamkan oleh Allah, diislamkan. Betul tu. Korin ni macam, maksudnya pernah tak korang bercakap secara sendiri, secara tiba-tiba? Macam korang bercakap dengan benda tu.
Korea ni dia kadang menghasut kita lah, membisikkan rasa was-was apa semua. Yalah, untuk kita buat yang tak elok. Ed pernah jumpa jin atau kena gangguan masa buat paranormal? Masa bulan puasa ni tak ada lagi lah. Tetapi kalau waktu rawatan, maksudnya saya bantu orang yang kena gangguan ketika bulan puasa ni ada juga. Bulan puasa saya tak ni, maksudnya kita explore santai-santai je. Okay, kita explore santai-santai. Lepas tu tengoklah kalau ada. Tapi bulan puasa ni ada je gangguan. Tapi tak kerap seperti bulan-bulan biasa lah. If mimpi datang sepasang suami isteri berjubah bercahaya datang melihat kita dan menyampaikan satu kalimah. Maksudnya dia bagi kalimah, maksudnya ayat-ayat lah. Tengoklah ayat apa. Okey, boleh kot kita explore santai-santai geng kita explore santai-santai, kita tengok dalam rumah, bahagian bawah, kita explore je. Sekolah biasa tak akan mengajar, memanglah sekolah biasa tak ada. Kalau ada orang nak cari nak buat rawatan macam mana Biasa kalau rawatan ni kita pergi ke rumah orang. Kalau rawatan ni biasanya kita pergi ke rumah pesakit. Kes yang ada saka diwariskan dan saka yang dicari untuk dimiliki bagaimanalah, sebab ada saka yang baik dan jahat. Memang ada saka macam tu, tapi tak ada saka yang baik. Tak ada saka yang baik. Sebab apa? Sebab saka ni bukan dia boleh tolong kita basuh pinggan ke, basuh baju ke, kan? Cuma benda ni orang dulu-dulu ambil untuk jaga kebun, jaga rumah, jaga ladang, jaga rumah, jaga ahli keluarga. Itu je. Jaga macam tu je. Tapi sama juga. Jadi bila ada saka ni, berkemungkinan untuk kena sihir ataupun gangguan-gangguan yang lain memang senang. Sebabnya benda dah ada. Sebab apa? Sebab jin tu yang nampak bangsa dia. Macam tu. Okey. Jadi boleh faham Jadi tanpa medium, tak ada medium, tak ada uji nyali. Jadi kita hanya explore santai-santai je. Dulu siap pinjam pinggan mangkuk untuk buat unduri, benarkah? Itu dia orang buat perjanjian Itu dia orang buat perjanjian dengan golongan jin lah maksudnya. Wassalam. Hunting ke? Hunting. Kita explore. Kita explore saja. Maksudnya kita datang kat rumah ni, rumah dia ni kita explore, tengok keadaan sekeliling. Tengok keadaan sekeliling. Santai-santai. Maksudnya saya akan baca komen korang, apa yang korang tanya saya akan jawab. Macam tu lah. Tak ada nak yang mak syarajin, tak adalah. Kita hanya datang tengok-tengok je. Santai-santai, explore. Macam kita pergi rumah, kita jalan-jalan. Macam kita pergi shopping mall lah. Tengok barang ni. Melawat kawasan. Kita melawat kawasan saja. Sambil berkongsi cerita-cerita seram. Kalau korang ada cerita seram, boleh kongsi. Jangan. Jom.